Baik, kembali kepada MHI. Kita tadi telah warakan bagaimana nanti kita akan bersama berbincangkan berkenaan dengan kompaun RM10,000 ini kepada mereka yang ingkar kepada SOP. Dan ini adalah di bawah Ordinan Darurat Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Pindaan 2021 kepada semua kategori PKP ini, PKPB ke, PKPP ke. Kalau ingkar, inilah dia akta yang telah dipinda untuk kepada mereka yang ingkar. Jadi untuk lebih lanjut kita akan bersama dengan Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara, untuk menjawab beberapa soalan. Mungkin ada juga netizen-netizen nak dikongsikan juga. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan MHI pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada TV3 jemput saya. Tan Sri, mungkin kita boleh mulakan perbincangan ini. Kita melihat bagaimana kita berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 ini. Jadi pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan ni 2 kali dalam masa setahun. Kan? Bagaimana Tan Sri melihat orang ramai terhadap mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan ini selama kita berada dalam PKP ini? Terima kasih. Apa yang dapat saya lihat ialah pada PKP yang pertama dulu, pematuhannya begitu tinggi sekali. Timbul kesedaran, rasa cemas di kalangan orang ramai apabila mendengar, melihat sendiri pembentangan statistik kes-kes positif yang semakin meningkat pada ketika itu. Jadi perasaan datang secara tersendiri, kesedaran orang ramai. So pematuhan ketika itu amat tinggi. Lama kelamaan apabila keadaan menjadi bertambah baik, dalam bahasa Inggerisnya orang ramai rasa complacent, cuai, dah mula cuai, dan mengambil pendekatan tak mengapalah, tak mungkin kita yang akan dijangkiti. So perasaan begitulah yang akan menyebabkan telah menyebabkan berlakunya kes di mana statistik mereka yang dijangkiti itu meningkat mendadak sehingga jadi kepada gelombang ketiga. Ya. Pada gelombang ketiga ni nampaknya pada peringkat awalnya orang ramai masih lagi dalam mood yang santai-santai, tak apalah. Mereka tidak begitu rasa gerun sebagaimana seriknya yang mereka rasa ketika PKP pertama dulu, di mana semua kegiatan ditutup, kegiatan sosial dan ekonomi dihalang semuanya. Tapi yang untuk PKP 2 ni kegiatan ekonomi dibenarkan. Jadi itulah timbul pelbagai kekeliruan di sana sini apabila melihat kenderaan banyak di jalan, mereka yang pergi balik bekerja. Tetapi ada di kalangan orang ramai yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk membuat pergerakan-pergerakan yang sebenarnya tidak perlu pun. Dicik mereka ni kan? Ya, betul. Banyak alasan yang guna pakai lah tu. Ya. Baik. Bila kita tahu dulu kalau kita melihat pelitup ataupun topeng tu kan harganya RM1,000 ni sekeping kalau tak bawa. Ya. Tapi kita tahu ini telah dikuat kuasa sejak 11 Mac. Yang baru ini kan kompaunnya telah dinaikkan RM10,000 sekiranya ingkar. Ini mana-manalah PKP, PKPB, PKPP pun akan dikenakan kepada mereka yang ingkar. Jadi bagaimana Tan Sri? Ada yang kata kenapa mahal sangat? Kenapa tinggi sangat ni? Sebenarnya keputusan untuk menaikkan nilai kompaun ni daripada siling RM1,000 kepada RM10,000 ni lama telah diperbincang, didebatkan dalam mesyuarat harian di peringkat jawatankuasa di Putrajaya tersebut, di mana saya pun turut hadir. Timbul kebimbangan daripada kalangan tertentu dan juga daripada komplain daripada orang ramai mengatakan mereka rasa marah kerana jumlah mereka yang ditangkap dan dikompaun atas pelbagai kesalahan ini tidak turun-turun. Bermakna setiap hari 500, 600, 700 dan apabila di hujung minggu mencecah sehingga 1,000 sehari yang dikompaun. Jadi seolah-olah orang ramai atau mereka ni tidak serik. Tidak serik. Dan kes meningkat. Jadi mereka yang mematuhi, yang taat setia mematuhi arahan-arahan SOP ni tadi rasa begitu geram. So komplain ni datang dan kami terima komplain-komplain sedemikian. Jadi terdapat beberapa kes di mana berlaku kesalahan yang berulang. Orang yang sama
Saya bagi contoh ya, ini bukanlah saya nak menujukan kepada ni aktiviti pusat hiburan ni ya. Tetapi inilah yang berlaku. Degil. Ada yang tidak berlesen buka untuk beroperasi, ya, memanggil, menjemput seberapa ramai pelanggan-pelanggan masuk ke situ ya. Dan daripada pandangan KKM, kegiatan ini mesti dihentikan at all cost. Ya, di mana orang ramai berkunjung dalam satu premis di mana ruang udaranya tersekat di situ saja. So virus ini begitu mudah sekali menjangkiti patron yang di dalam premis-premis tersebut. Jadi yang tuan punya premis ni lah yang sepatutnya diambil tindakan. Kalau bayar setakat RM1,000 tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa ya? Tak ada apa-apa. Pada mereka tak ada apa-apa. Tetapi dibandingkan dengan orang biasa ni ya, orang biasa yang kena RM1,000 misalnya ya, pada mereka RM1,000 tu, pada saya pun, bukan dia saja, RM1,000 tu nilainya begitu tinggi sekali. Apatah lagi RM10,000. Tapi semangat di sebalik pindaan yang dibuat ya terhadap dalam ordinan yang telah diwartakan ini adalah ditujukan kepada kes-kes yang saya sebutkan tadi. Itu semangatnya ya. Bukan ditujukan kepada yang tak pakai pelitup muka, yang tak berada pada jarak yang duduk berkumpul-kumpul di tepi pantai melanggar SOP kan. Bukan ditujukan ke situ. Ditujukan kepada kes-kes yang serius ni tadi. Lagi satu contoh, saya dah sebutkan beberapa kali sebelum ini. Mereka yang melakukan pergerakan lintas negeri. Masih ada lagi? Ada. Dan ada kes yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa telah berlaku lagi satu kluster interstate travellers ni tadi. Jadi secara directnya ya, secara terusnya, tempelaknya akan pergi kepada PDRM. PDRM gagal menyekat pergerakan ini tadi. Jadi inilah orang yang beginilah yang sepatutnya dikenakan RM10,000. Dia kena dia membawa virus tu kepada komuniti di situ. Lepas itu sekiranya dia sihat, ya, yang inilah patutnya kena RM10,000. Maknanya ordinan ini bergantung kepada kesalahan tertentu. Ya, bergantung pada kesalahan dan sebagaimana yang diamalkan oleh PDRM sebelum ni ya, di mana dalam kes-kes compound traffic misalnya, pegawai compound ya diberikan budi kuasa, budi bicara ya. Walaupun dalam notis compound itu disebut RM300. Ya. Anda ditawarkan compound RM300 kerana telah melakukan kesalahan ini, potong double line ke misalnya, ataupun langgar traffic light ya, merah misalnya. Tetapi dia tetap diberikan tawaran untuk compound supaya dia tidak pergi ke mahkamah. Ya. Jadi pegawai compound ni tadi akan mendengar rayuan dia. Dia kata dia nak cepat kerana dia terpaksa pergi hospital tu, saudara dia dalam keadaan nazak, dia tak dapat berfikir. Jadi apabila lampu merah tadi dia langgar juga. Mungkinlah atas masih ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Mungkin dia kena RM100 saja. Begitulah yang pandangan saya kepada pihak Kementerian Kesihatan. Ya. Pegawai compound ni tadi diberikan ruang untuk mereka memberikan pertimbangan dalam kes-kes yang tadi tu. Sama ada tak pakai pelitup muka, seorang peneroka lah kata ya, tak pakai pelitup muka kena RM10,000 ke, ataupun seorang tuan punya premis perniagaan yang besar ni tadi kena RM10,000 ke, itu pulang pada pegawai compound ni tadi. Baik. Itulah saranan saya lah. Kerana kita perlu memahami bahawa ordinan menyebut tidak melebihi RM10,000 bergantung kepada jenis kesalahan. Ya, betul. Baik. Kadang-kadang tak faham, RM10,000 semua kesalahan kan? Itu yang ada ruang untuk apa. Baik. Dan ada juga yang menyatakan beberapa di laman sosial kata, adakah compound ini hanya boleh diambil oleh pihak PDRM saja, Tan Sri? Kadang-kadang tak faham, bila saman je mesti PDRM. Kalau luar daripada PDRM, mungkin mereka mempertikaikan berkenaan dengan itu. Saya nak jelaskan di sini sekali lagi ya, Puan ya. Undang-undang Akta 342 ini kalau ikutkan hak milik dia ya, ialah Kementerian Kesihatan. Ya, dia bukan undang-undang seperti Akta Pengangkutan Jalan Raya di mana JPJ dengan pihak polis trafik ada dia punya. Jadi akta ini berhubung dengan penyakit berjangkit. Jadi kuasa Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan ialah ke atas undang-undang ni besar. Ya. Jadi beliau telah pun memohon PDRM kerjasama bantuan PDRM untuk menguatkuasakan undang-undang ini. So kami adalah pasukan yang membantu KKM untuk menguatkuasakan Akta 342 ni yang berhubung dengan SOP ni, SOP itu kan. Jadi kami pun sendiri rasa
ini cerita pada peringkat mulanya. Saya rasa berat tanggungjawab ni. So that's why saya menjemputlah mempelawa Angkatan Tentera, Rela, sekarang ni JPJ, Angkatan Pertahanan Awam kan, sama-sama masuk dalam tu. So bantu Kementerian Kesihatan untuk menguatkuasakan Akta 342 ni. So jadi kami tidak boleh mengutip wang denda tu. Tak boleh. Ataupun tawaran kompaun itu tadi. Tidak. Kami hanya, warga PDRM di bawah ni, hanya itu pun berpangkat inspektor. Ya. Pangkat boleh, inspektor saja? Ya, pangkat inspektor. Dia boleh mengeluarkan notis tawaran kompaun tu kepada pesalah ni tadi. Dan pesalah ni tadi, membawa notis kompaun ni, dia ada tempoh 2 minggu diberikan untuk dia menjelaskan. Kalau dia tak jelaskan, dia kena pergi ke mahkamah. So, dia berikan tawaran tu. Nak bayar denda kompaun ni ke ataupun nak lawan kes ni di mahkamah. So itu isunya. Jadi mereka ni tadi bawa notis kompaun ni tadi, tawaran kompaun ni, jumpa dengan pegawai yang diberi kuasa kalau mengikut istilah undang-undangnya. Pegawai yang diberi kuasa dalam kes ini adalah pegawai kesihatan daerah tu. Tiap-tiap daerah ada pegawai kesihatan daerah kan. Inilah yang dikatakan pegawai kompaun ni tadi. So dialah yang ada mempunyai maknanya membayar denda bukan di balai polis. Bukan di balai polis. Polis tak boleh ambil walau 1 sen pun. Dan tak bukan boleh. Bayarnya serta-merta. Kadang-kadang orang kata tidak kan. Bukan bayar serta-merta, tetapi diberikan tempoh 2 minggu dia akan tulis dalam notis kompaun tersebut. Denda ni kompaun RM10,000. Lepas tu anda diberikan apa untuk menjelaskannya dalam tempoh sebelum tarikh ni. Mana bawa notis tu pergi jumpa dengan pegawai kesihatan daerah ataupun pegawai kompaun ni tadi. Baik. Saya rasa itu jelas kan, sebab pemahaman yang lebih jelas kepada kita semua berkenaan dengan kompaun ni, akta baru, ordinan baru ini. Baik. Tadi Tan Sri ada kongsikan berkenaan dengan bagaimana penguatkuasaan kan ramai sebenarnya yang masih lagi memikir jalan untuk merentas kan. Jadi Sekatan Jalan Raya baru-baru ini Tan Sri nampaknya viral juga, tular juga kan. Sampai kata tular komplain lagi, kata polis tak jaga semua hari ini dan sebagainya. Kita menyaksikan itu yang tular. Tapi mungkin Tan Sri boleh ulas sedikit berkenaan dengan Sekatan Jalan Raya yang baru ini menyebabkan kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Saya faham tentang kecaman saya bersimpati jugalah dengan masalah yang dihadapi, kesusahan yang dialami ketika terpaksa beratur queue 20 minit, 30 minit, 45 minit untuk sampai ke Sekatan Jalan Raya tu. Saya faham. Tetapi saya haraplah orang ramai lebih memahami bahawa sebenarnya peranan PDRM yang amat berat. Sekali lagi saya tekankan, amat berat. Bimbang sepatutnya kita membantu Kementerian Kesihatan untuk sama-sama memastikan bahawa tidak berlaku pergerakan-pergerakan yang tidak diberikan permit ni tadi, yang sepatutnya tidak perlu pun tetapi naluri manusia ni kan, dia memang nak bergerak keluar daripada dia akan cuba ambil kesempatan untuk keluar daripada tempat dia, daerah dia, untuk pergi ke negeri lain, untuk RNR ke, untuk apa pun tujuannya yang tidak perlu dalam keadaan darurat ni. Sebaik-baiknya tinggal di rumah. Keluar di rumah untuk beli barang ataupun pergi ke pejabat ataupun pergi ke tempat kerja, balik, duduk di rumah. Tak perlu untuk buat pergerakan-pergerakan yang apa tadi. Pihak saya tak bolehlah nak spell out satu persatu. Jadi, nampak tak bahawa setiap hujung minggu, jumlah kenderaan di highway begitu banyak sekali. So jelaslah di situ ada di kalangan mereka ni yang mengambil kesempatan untuk balik ke kampung ke ataupun membuat pergerakan yang tidak perlu ni. Sebab apa puan Sebab yang dibenarkan pergerakan yang dibenarkan dalam tempoh PKPB ni tadi ialah atas alasan-alasan kecemasan. Jadi kita hairan kenapa hari Jumaat ramai sangat orang yang cemas. Selalunya kecemasan ni berhubungan kematian, untuk menziarah keluarga yang sakit, tenat, nazak kan. Ataupun lain-lain alasan lah yang dipikirkan yang telah pun diluluskan. Isteri dan suami yang terpisah, dibenarkan tu kan. Minta permit. Tapi yang herannya dalam kes-kes kecemasan pasal sakit ni, kenapa hari Jumaat aja? Bagi negeri-negeri yang cutinya bermula pada hari Sabtu lah Bagi yang cutinya hujung minggunya hari Khamis dan Jumaat lain pula. Tapi generally yang ni lah.
nampak, kita dapat lihat betapa panjang, betapa banyaknya kenderaan. So kita kena bersangka baik jugalah. Ya. Ramai di kalangan itu yang membuat perjalanan yang tidak mempunyai permit. Itu dia. Tapi bila melalui pegawai-pegawai dan anggota-anggota yang bertugas melalui Sekatan Jalan Raya ini, Tan Sri, bagaimana kerjasama yang diberikan oleh pengguna jalan raya ini bila berada di Sekatan Jalan Raya ini? Nampaknya yalah, apabila macam dalam keadaan normal sebelum ni kan, ramailah pengguna-pengguna jalan raya ni dia menghargai tugas yang dilaksanakan oleh anggota di bawah ni tadi, ya. Polis, tentera, rela kan, tanah awam di bawah sana, dia hargai. Ramai yang kadang-kadang sampai macam-macam lah barangan yang diberikan, ya. Air, minuman, makanan, tapi sekarang ni macam apa yang berlaku sekarang ni, macam bila kita perketatkan, ya, kita perketatkan tadi, berlaku queue yang panjang. Jadi banyak yang muka masam lah bila lalu dekat Sekatan Jalan Raya ni. Saya faham. Tapi saya harap orang ramai lebih memahami pasal ia adalah untuk kepentingan semua. Jangan pentingkan diri kita saja. Apabila kita yang membawa virus ini menjangkiti orang lain, baru kita salah. Dan kita mesti ingat, ya, kematian yang dilaporkan sebanyak 1,200 lebih dah sekarang ni, ya, itu bukan statistik yang diada-adakan oleh KKM. Tanyalah dengan waris-waris yang telah meninggal dunia ni. Ya. Ada di mana instannya, ya, kes-kes tersebut sebenarnya di luar jangkaan, patut boleh dielakkan. Ya, tetapi berlaku. Jadi kita tidak mahu akan berlaku lagi satu spike, ya. Jumlah mendadak naik sekarang ni 1,400. Mungkin esok lusa tulan, ya, apabila orang yang membuat pergerakan lintas negeri tadi membawa virus ni keluar, dia mungkin akan cecah naik 10,000. So kepada orang ramai, ya, bulan Ramadan tak lama lagi. Ini kali kedua takkan kita nak beraya dalam PKP, ya. Seboleh-bolehnya ingatlah bahawa, ya, tak lama lagi kita akan menjalani ibadah puasa. Seboleh-bolehnya keadaan negeri dalam negara ketika itu ialah statistik kes positif ni turun mendadak sehingga mungkinlah 2 angka, baru kita rasa selamat, ya. So terpulanglah kalau nak beraya dengan dalam PKP, buatlah tadi sebagaimana langgarlah nasihat-nasihat yang daripada Kementerian Kesihatan ni tadi. Buatlah pergerakan yang sebarkanlah virus ni merata-rata. Dan kita menanggung akibatnya. Ya. Baik. Tan Sri, kita sudah maklum setiap tahun 25 Mac hari yang akan disambut oleh PDRM sendiri, Hari Polis. Dan tahun ini Hari Polis yang ke-214, Tan Sri. Ya. Wow. Tahun lalu tiada sambutan dilaksanakan. Tapi untuk tahun ini bagaimana, Tan Sri? Begitu juga saya telah pun berbincang dengan pengarah-pengarah, ya. Pada saat ini, ya, apabila keadaan bertambah baik, kemungkinan akan dibenarkan, ya, event-event, acara-acara berskala kecil diadakan di setiap daerah di seluruh negara ni oleh untuk nak menyambut ni peringatan ni tadi, ya. Di peringkat Bukit Aman pula, di peringkat federal pula, kita telah pun bersetuju untuk mengadakan satu perbarisan, ya, di pusat latihan polis di dan saya amat berbesar hati katanya YAB Perdana Menteri akan hadirlah. Tetapi bergantung kepada yang saya kata perkembangan COVID ni tadi. Sekiranya dia bertambah, dia naik balik menjadi serius, kita akan batalkan, ya. Demi kesihatan semua warga ni, baik PDRM ke orang ramai lah. Saya sanggup korbankan itu semua, ya. Demi sambutan PDRM yang ke-214 ini, mungkin kepada kita tahu PDRM antara Barisan Harapan yang telah berjuang sejak adanya virus COVID-19 ini, mungkin Tan Sri sendiri ada kata-kata kepada anggota dan juga pegawai PDRM. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya, ya, kepada semua warga saya yang telah pun menumpahkan tasdia dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan pada tahap yang begitu tinggi sekali, ya. Saya rakamkan penghargaan saya kepada mereka semualah. Dan saya faham, ya, dalam isu COVID-19 ni ramai yang dah lesu. Saya faham, dah setahun lebih dah. Sabar. Ya, kita adalah anggota
satu pasukan yang telah pun ditanamkan dengan semangat disiplin, ya, sabar. Saya faham, ya, pucuk pimpinan di Bukit Aman ni faham tentang kekeliruan kadang-kadang berlaku di bawah sana. Tapi insyaAllah setiap masalah yang berlaku tu dapat kita selesaikan. So teruskan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat, ya. Dan saya yakin masyarakat pun menghargai sumbang khidmat bakti yang telah dicurahkan. Baik. Tan Sri, saya ada satu soalan tambahan lah. Kan bila melihat semua ini, kita ada SOP baru, kita ada akta baru, pindaan baru kan sempena dengan virus COVID-19 ini yang masih lagi menular. Pendapat Tan Sri sendiri secara individu, adakah akta yang telah dibuat, dipinda ini cukup untuk mendisiplinkan rakyat Malaysia dalam kita berdepan dengan ancaman virus COVID-19 ini? Ya. Apabila sesuatu yang baru yang dibawa, ya, apa-apa jugalah pembaruan yang diketengahkan, ya, untuk kebaikan sesuatu ni, untuk kebaikan masyarakat ni, kita dah menjangkakan akan wujud, ya, akan wujud satu tentangan, ya. Satu tentangan, ya. Yang kedua rasa rasa dalam diri ingin tahu lebih lah. Dia keliru, ya, keliru. Jadi amat penting, ya, apa juga pembaruan yang hendak dibawa, contohnya macam Puan tanya tadi berhubung dengan undang-undang, penjelasan yang secukup-cukupnya hendaklah diberikan lebih awal lagi. Yeah. Yang dikatakan mind conditioning tadi, ya, orang ramai mesti dididik, diberikan, dikongsikan dengan apakah pembaruan yang hendak kita bawa itu, ya, sebelum ia diwartakan satu undang-undang tersebut. Itulah yang terbaik. Tetapi tentangan daripada kumpulan yang memang selalu membantah ni, membangkang ni, tetap akan ada, ya, tetap akan ada. Macam mana baik pun, matlamatnya itu mereka tetap akan tentang, ya, menentang apa tu. Kita faham tu. Tapi yang pentingnya majoriti, orang ramai itu dapat memahaminya, ya. Baik. Tan Sri, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kerana sudi bersama dengan MH hari ini. Terima kasih juga kepada anggota dan juga pegawai polis yang telah banyak berjasa. Pengorbanan kalian kami amat hargai selama ini. Dan terima kasih sekali lagi Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara. Kami sangat berbangga berada bersama dengan Tan Sri dan juga anggota serta pegawai-pegawai polis yang telah banyak menaburkan bakti kepada rakyat Malaysia dan juga negara Malaysia sendiri.